Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisha Najwa binti Saibullah dari kelas 4 Yasi akan membentangkan tentang muamalat dalam Islam. Pengertian, hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan seperti jual beli, sewaan dan sebagainya. Hadis yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seterusnya ialah perbandingan muamalat konvensional bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata. Mengamalkan riba mengandungi unsur judi dan gharar, berteraskan keuntungan dan kekayaan. Islam bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mengharamkan riba, bebas daripada unsur gharar dan riba, dan terakhir ialah berteraskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam. Yang pertama ialah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Dan yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Dan yang ketiga, segala urusan dalam muamalat Islam bertepatan dengan syariat muamalat Islam. Dan yang terakhir ialah menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Seterusnya ialah unsur yang diharamkan dalam Islam. Pertama, riba, pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Gharar, kesamaran dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Judi, perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Dan yang terakhir ialah darar, yang bermaksud setiap perkara yang membawa kerosakan. Maksud akad dari segi bahasa ialah ikatan atau simpulan. Dari segi istilah, ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan juga urusan kewangan. Seterusnya ialah rukun akad. Yang pertama ialah sighah, ijab dan qabul. Yang kedua ialah sesuatu yang diakad, iaitu barang dan juga harga. Rukun akad yang terakhir ialah pihak yang berakad, iaitu penjual dan juga pembeli. Yang seterusnya ialah syarat akad dalam Islam. Pertama, pemilik yang berakad. Penjual dan pembeli mestilah baligh, berakal dan mampu memelihara dan mengurus hartanya. Kedua, melibat dua pihak dan bebas membuat pilihan. Seterusnya ialah perkara yang diakadkan. Mestilah wujud ketika akad berlaku, barang yang diakad adalah halal. Dan yang terakhir ialah dapat diserahkan ketika akad. Yang terakhir dalam syarat akad dalam Islam ialah sighah, iaitu lafaz ijab dan qabul adalah sepadan. Lafaz ijab dan qabul tidak diikat dengan cara tertentu. Dan yang terakhir, lafaz ijab dan qabul dalam satu pertemuan. Seterusnya ialah jenis akad. Pertukaran, jual beli, sewaan. Kebajikan ada hibah, qardu, wakaf dan wadilah. Perkongsian ada dua, iaitu musyarakah dan mudarabah. Agihan, wakalah. Dan yang terakhir, jaminan, iaitu kafalah dan juga rahnu. Yang pertama ialah pertukaran, ada dua, iaitu jual beli dan sewaan. Jual beli bermaksud sesuatu pertukaran barang dengan barang persetujuan penjual dan pembeli. Contohnya membeli makanan dari kantin sekolah. Yang kedua, sewaan, yang bermaksud akad yang menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan pembayaran tertentu. Seperti contoh sewaan rumah. Yang kedua ialah kebajikan, itu hibah, memberi sesuatu secara percuma dengan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Contohnya memberi sebuah rumah kepada anak. Kedua, qardu, memberikan hutang wang kepada orang lain tanpa sebarang imbuhan faedah dan perlu membayar kembali dengan jumlah yang sama. Contohnya memberikan wang pinjaman sebanyak RM100 untuk kegunaan peribadi. Seterusnya ialah perkongsian, musyarakah,
Akad yang menetapkan sesuatu harta atau perniagaan yang dikongsi bersama oleh dua orang atau lebih. Contohnya, perkongsian untuk menubuhkan syarikat perniagaan. Mudharabah, akad yang dilakukan oleh pemodal dengan menyerahkan modalnya kepada pengusaha agar dapat diniagakan dan keuntungan dibahagikan antara mereka. Seterusnya ialah wakaf, mewakafkan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal fizikalnya untuk penggunaan yang baik serta bertujuan mendapat keredaan Allah. Wadi'ah, memberikan sesuatu barang kepada orang lain agar dapat disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya. Seterusnya ialah agihan. Agihan ada satu saja, iaitu wakalah, bermaksud mewakilkan pekerjaan tertentu yang boleh dikerjakan oleh orang lain. Seterusnya ialah jaminan. Jaminan ada dua, iaitu kafalah, jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada orang yang dijamin atas sesuatu transaksi. Seterusnya ialah rahnu, menggadai sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.